Jadi saya rasa untuk kita dan sahabat-sahabat kita yang menonton pun tak sabar dah nak dengar perkongsian dari Datuk Badli Shah. Jadi saya persilakan dulu sebagai permulaan untuk Ustaz Datuk Badli Shah kongsi dengan kita makna sebenar istiqamah ni dan tentang kepentingan perlunya kita untuk istiqamah. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi amdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Yang dimuliakan adinda saya Tuan Syed Nur Hisham, Tuan Padang Al-Aidrus selaku rakan bicara wara dalam program kita pada malam ini. Yang saya hormati juga rakan-rakan dari Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Seterusnya kepada seluruh para pelayar-pelayar kita, sama ada menerusi page Yadim, Masjid Negeri Selamat 1, Ustaz Syed Nur Hisham Official dan lain-lain page. Moga-moga berbahagia sekalian. Amin. Malam ini kita membicarakan tentang istiqamah. Istiqamah ini mustahab. Pernah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, "Ma nuzzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatan hiya ashaddu wa la ashaqqu min hadhil ayatil alaih." Ada satu ayat, kata Ibnu Abbas, dalam banyak-banyak ayat Quran, ada satu ayat ini bila turun pada Nabi, Nabi merasa begitu berat sekali menerima ayat ini atau merasa begitu susah. Sehingga kan para sahabat, walizalika qala li ashabi hina qalu lahu laqad asra'a ilaika syayb. Sampai sahabat kata, ya Rasulullah, berapa uban kau banyak? Uban makin banyak ni ya Rasulullah. Putih nampak tepi-tepi ni, umur muda uban dah. Banyak ni, apa cerita ya Rasulullah? Maka apa jawab Nabi? Syayyabatni Hud wa akhawat. Kata Nabi, yang telah membuatkan aku beruban adalah surah Hud. Ni hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kata para ulama, yang dimaksudkan syayyabatni Hudun, surah Hud menyebabkan aku jadi beruban. Ayat yang mana? Surah Hud ayat 112. Apakah ayat itu? Inilah tajuk kita pada malam ini. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, istiqamahlah kamu wahai Muhammad sebagaimana diperintahkan kepada engkau dan juga orang-orang yang telah bertaubat bersama kamu. Dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya aku melihat semua yang kamu lakukan. Surah Hud ayat 112. Sebab itulah saudara-saudari sekalian, apa yang sedang berlaku di tanah air kita ini, segala masalah yang berlaku, mari kita lihat. Kebanyakannya bermula daripada sukarnya istiqamah. Payah konsisten. Sebab itu istiqamah ni benda berat. Kalau benda ni tak berat, takkanlah Nabi sampai putih rambut dia. Nak istiqamah dalam perjuangan, istiqamah dengan iman, istiqamah dengan Islam, istiqamah dengan benda yang halal dan tayyibah. Ini bukan benda senang. Istiqamah susah. Yang senang istirahat. Itu senang. Istirahat, relax sajalah. Duduk depan komputer, main game, main telefon. Istirahat. Tapi istiqamah benda yang sangat susah. Sebab itu Nabi SAW sangat marah kalau orang itu bila dia buat satu ibadah bagai nak rak. Bagai nak rak ni orang Kuala Lumpur faham ke Tuan Syed? Dia buat
begitu bersungguh-sungguh pada satu level, kemudian dia tinggalkan pula, terus tak buat lagi. Sebagaimana hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, qala li Rasulullah ya Abdullah la takun mithla fulanin kana yaqumul lail fataraka qiyamal laili. Allah. Wahai Abdullah, mu jangan jadi seperti si fulan bin si fulan. Dulu semayang malam tak tinggal, tapi sekarang dengar cerita tak buat langsung dah. Hadis Ya riwayat Allah. Imam Bukhari. Sebab itu konsisten dalam ibadah salah satu juga perkara yang mustahab, istiqamah. Sekarang ni orang membicarakan tentang payah nak melakukan ibadat di masjid. Sebab masjid nanti dia banyak pengehadan, limitasi kepada jumlah jemaah. Bukan masjid tutup, masjid masih lagi berfungsi tetapi dihadkan. Tidak ada masjid yang ditutup. Sejak daripada PKP bulan Mac sampai sekarang, masjid tetap ada dijalankan, semayang jemaah, azan masih berkumandang. Limitasi. Tapi ada orang, bila dulu sebelum PKP dia boleh pergi masjid, tapi sejak berlakunya limitasi ini, dia dah tak boleh lagi pergi masjid. Akhirnya dia terus tak pergi. Istiqamah ni benda susah. Sebab itu ada orang bagi alasan malas lagi masjid, banyak SOP, banyak apa nak kena cek dahi dan macam-macam. Kalau dia orang istiqamah, tak ada masalah. Bagi dia ini benda kacang saja, setakat cek suhu. Bagi dia sebab itu benda istiqamah ni orang-orang yang terpilih saja. Dalam satu hadis kata Nabi, min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Tanda awak nak tahu seorang itu dia punya kebaikan diterima Allah, Allah terima segala amal dia adalah amalan yang dia buat akan memberanakkan amalan yang lain. Ini tanda orang yang bagus, konsisten. Contoh, kita puasa bulan Ramadan sebulan. Puasa siang hari, kita puasa. Masuk Syawal, kita sambung dengan puasa 6. Ini tanda orang dia ada kebaikan yang memberanakkan kebaikan. Ini orang bagus. Walaupun puasa 6 tidak wajib, tetapi min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Dia ada istiqamah, ada konsistensi. Sama juga macam orang pergi ke Mekah. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana nak tahu orang pergi ke Mekah ni amalannya diterima Allah, umrahnya, hajinya? Dia beginilah. Kalau masa di Mekah hari-hari pergi Masjidil Haram, balik ke Malaysia haram pergi masjid, maka tak diterimalah amalan di Mekah itu. Tidak ada konsisten. Sebab itu dari segi etimologi, istiqamah ni daripada istaqama yastaqimu istiqamatan. Dia semakna kata ulama dengan i'tadala ya'tadilu i'tidalan. Maknanya dia lurus, seimbang, tak ada kona kiri, tak ada kona kanan. Lurus saja. Secara terminologi, kata Ibn Hajar, al-istiqamah wahya kinayatun anit tamassuki bi amrillahi ta'ala fi'lan wa tarkan wa qawluhu fihi. Istiqamah ini adalah dia pegang kepada perintah Allah, sama ada dalam hal ketaatan ataupun meninggalkan larangan, pegang sungguh-sungguh, lurus saja. Lurus saja. Sebab itu bayangkanlah, kalaulah setiap Muslim mempunyai sifat istiqamah dalam keimanan misalnya, maka adakah dia sanggup meninggalkan keindahan dan kelazatan iman ini kerana benda-benda yang bersifat duniawi? Perkahwinan misalnya. Adakah dia sanggup meninggalkan agama kerana nak kahwin? Tidak. Kerana istiqamahnya. Sebab itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221, kalau bab kahwin, Allah Ta'ala menyebutkan wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Allah Ta'ala sebut jangan menikah dengan wanita yang tidak Islam selagi mereka belum mengucapkan la ilaha illallah. Sesungguhnya orang perempuan yang beriman itu jauh lebih baik daripada wanita yang tidak Islam. Walau a'jabatkum, walaupun penampilan mereka menarik hati kamu. Kamu takjub dengan, yalah,
orang putih ya, bandingkan dengan kita orang Melayu, langit dengan bumi, tinggi. Ni orang cakap, saya jarang menengok orang cerita. Tinggi, hidung mancung, mata biru. Orang cakap, saya tak pernah tengok. Orang cerita, lawa-lawa. Kalau Hindustan, wallah ini pun orang cakap jugalah Hindustan lawa-lawa. Kita tak tengok. Contohlah, agakkan ya. Memang tak nabi lawa. Tapi Allah Ta'ala sebut, walau a'jabatkum. Walaupun mu suka, comel, cantik, jambannya lawa, hidungnya mancung, katang badannya. Tetapi kata, istiqamahlah mencari orang yang beriman. Sebab itu istiqamah di dalam segenap kehidupan kita. Kalau seorang itu jaga sungguh-sungguh, kita akan selamat. Kenapa istiqamah kata ulama dia sama dengan i'tidal. Macam kita kalau i'tidal, kita rukuk, i'tidal. I'tidal ni bangkit dari rukuk. Antara syarat utama dalam i'tidal adalah luruh. Luruh seluruh-luruhnya. Itulah orang istiqamah. Dia lurus saja. Sebab itu dalam Quran kata ulama, kalau kitab Mu'jam Al-Muhfaras lil Alfazil Quran, perkataan istiqamah diulang sebanyak 10 kali. Terdiri daripada duduk dalam 9 ayat daripada 8 surah. Dan semuanya menyuruh kepada satu pengertian saja. Menempuh jalan yang lurus, tidak bengkok ke kanan, tidak bengkok ke kiri. Semua sama saja. Sebab itu bagi kita khususnya orang Melayu, istiqamah ini dia ada hubung kait dengan semangat. Bagai contoh, kita ada masa kita down. Suasana pandemik ini ramai orang down. Business down. Yalah macam-macam lah. Kerjaya ni orang dulu bawa kapal terbang, sekarang jual laksa. Itu dah fenomena biasa. Dulu jadi pramugara, sekarang dah jadi bawa panda, food panda. Macam-macam lah. Tetapi orang tua-tua dulu berpesan. Satu saja perkara ni kalau kita ada dalam diri, nescaya kita akan istiqamah. Apakah dia? Semangat. Semangat ni lah yang menjadikan kita akan konsisten dalam kehidupan. Sebab itu, ada kata-kata orang tua-tua, hidup di dunia penuh cabaran. Patah semangat, binasalah badan. Hidup di dunia godaannya banyak, hilang semangat, maruah tercampak. Hidup di dunia banyak masalah, lemah semangat, hidupkan susah. Bila semangat kuat dan kukuh, sebarang kerja takkan tertangguh. Bila semangat sudah layu, masuk gelanggang pun mendapat malu. Bila semangat sudah padam, ke darat sesat, ke laut karam. Bila semangat sudah melemah, maka duduk berunding patahlah lidah. Bila semangat sudah hilang, alamat hidup diperhamba orang. Tapi bila semangat sudah berkobar, menghadapi musuh takkan gentar. Bila semangat sudah menyala, sebarang kerja takkan tergendala. Bila semangat sudah menggebu, dicampak, dicabar, tidak akan layu. Tapi kalau semangat sudah patah, sebarang kerja takkan menyudah. Bila orang kehilangan semangat, hidupnya itu bagaikan mayat. Bila semangat sudah lari daripada hidup, lebih baik mati. Sebab itu semangatlah yang menolak kita supaya konsisten dalam iman, dalam kehidupan, dalam bersyariat. Semuanya atas semangat. Saya Tuan Syed minggu lepas kebetulan diajak orang berceramah di Kuala Nerus di Regimen Askar Melayu Diraja, pasukan ke-18. Ni pasukan para ni parachute, geng-geng parachute. Oh, Di Gombadak. Jadi Kuala Nerus. Jadi pergi ceramah di camp di situ dekat airport Kuala Terengganu. Saya bertanya dengan dia punya OC dia punya pegawai, muda-muda semua. Mereka ni memang kerja mereka dalam tentera, terjun kapal terbang. Orang lain bawa kapal terbang, dia terjun kapal terbang. Terjun 1000 kaki, 1000, macam memang berani betul. Berani betul. Dan kalau yang terjun untuk katang-katang macam Tuan Syed, kita tak heran. Jenis panjat bukit, jenis kayu basikal, orang aktif, kita tak boleh. Yang ini, perempuan muda-muda, macam kita tengok student saja, tapi berani. Ada yang doktor, perempuan, berani terjun dia.
Nak dapatkan sayap tu, ni sayap. Sayap tu dia ada sayap yang botok, sayap yang bintang. Sayap tu dapat 8 kali terjun baru dapat sayap. Oh. Ada ustaz kagat. Captain, ustaz macam kita. Terjun. Masa makan-makan saya tanya. Sebab dia orang tidak boleh lah 8 kali terjun terus jadi askar. Tiap-tiap tahun dia kena renew. Terjun. Dia mesti istiqamah dalam penerjunan. Saya tanya, tak gayat ke? Dia kata, ustaz, dia kata, mana ada orang tak gayat? Dia kata, gayat. Kita duduk tempat tinggi, 20 tingkat, 30 tingkat bangunan dia punya ketinggian. Mau tak gayat? Habis macam mana boleh terjun? Semangat. Kalau tidak ada semangat, takkan terjun. Bila mengenangkan aku kena lakukan ini kerana aku memilih untuk berjuang di dalam pasukan ini. Dia boleh pilih nak masuk meriam ke, masuk artileri ke, boleh pilih. Tapi dia yang memilih untuk jadi paratrooper. Nak dapatkan sayap, dapat beret merun tu. Dia yang memilih. Jadi rupanya semangat ini kita kena ada. Lepas tu kepada saudara-saudara kita, rakan-rakan, pelayar-pelayar kita di luar sana. Walaupun kita tengah down ke, kita sedang berada di persimpangan antara nak berpegang kepada ini ataupun itu. Jangan rasa rendah jiwa. Mesti istiqamah. Sebab itu orang kalau dia berpendirian teguh, duduk tegaknya akan kukuh. Diterpa ribut tidak akan roboh. Pendirian teguh dada pun penuh, ditipu daya takkan terkecoh. Pendirian tegas gagah berani, taati sumpah pegangilah janji. Tapi kalau semangat sudah menipis, tuah tercampak, maruah pula terakhir. Kita berjeda seketika kembali semulalah kepada Tuan Syed. Wallahualam. Galik dengar Ustaz, seronok dengar Ustaz perkongsian mukaddimah Datuk Fadli Shah pada malam ini. Dan sahabat-sahabat kita di ruangan komen pun ada tadi dari Perth, dari Australia, ada dari Singapura, ada dari Said Sulaiman dari Birmingham. Sebut macam mana? Birmingham kat Terengganu. Ni Tuan Said Sulaiman ni. Birmingham, England. Alhamdulillah. Ada dari Singapura. Boleh tak? Yang sedang menonton sekarang, tulis di ruangan komen sedang menonton dari mana. Sebab yang sempat saya tengok tadi ada dari Perth, ada dari Birmingham, ada dari Singapura. Ni dari Kelantan. Ada juga dari Kelantan. Alhamdulillah. Newcastle. Kota Baru. Newcastle. Alhamdulillah, dari Johor, dari Kulim, Kedah atau Newcastle, Kelantan ni. Saya tertarik Datuk Fadli Shah sebut tadi thawabul amal, thawabul hasanah, al-hasanatu ba'daha. Maknanya kebaikan, amal soleh yang kita buat, antara tanda penerimaan amal soleh itu dia memberanakkan amal soleh yang seterusnya. Memberanakkan. Ustaz Datuk Bas sebut tadi, dia memberanakkan amal soleh yang seterusnya. Kalau dia bayar zakat, dia akan memberanakkan dia rajin bersedekah. Ya. Kan? Dan antara sahabat-sahabat kita yang istiqamah bersama majlis ilmu online. Dia orang ni menonton rancangan online tiap-tiap minggu bersama pentas online Yadim dan kelas-kelas online lain. Istiqamah. Tolong share pula. Allah ni ramai ni dari Losong, dari Istiwasa, Proton City, Melaka di ruangan komen ini. Tolong share. Losong kat mana? Losong Singapura ke? Losong bukan Singapura. Losong dekat dengan Seoul, Korea. Losong. Losong. Korea. Datuk Ban, tadi Datuk Fadli Shah dah bagi gambaran pada kita berkenaan dengan istiqamah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun syayyabatni Hud wa akhawatuha. Siapa uban rambut baginda. Kerana hebatnya untuk istiqamah ni. Jadi sebut senang, sudah pasti ada cabaran. Dalam kita sekarang ni kita dengar Datuk Fadli Shah terang, kita pun faham, kita rasa nak istiqamah, tapi sudah pasti ada cabaran-cabaran yang terpaksa kita hadap. Mungkin Datuk boleh kongsi kita seterusnya.
Ya, terima kasih Tuan Syed. Memang benar. Cabaran untuk istiqamah ini begitu luar biasa sekali. Sebab itu Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu dia pernah tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka." Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya satu nasihat yang mana kalau saya dengar, saya tak perlu tanya lagi kepada orang lain selepas tanya kepada Tuan Yang Mulia. Maka apa jawab Nabi? Ini mukhtasar mufid. Sharp and short. Nabi nasihat. Qul amantu billah fastaqim. Nabi jawab mudah saja. Ucapkanlah bahawa kau beriman dan percaya kepada Allah dan istiqamahlah dengan ucapan itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa artinya? Nak menunjukkan bahawa istiqamah ini cabarannya begitu luas sehingga kita kena meletakkan kepercayaan kepada Allah. Barulah dia boleh akan kekal istiqamah itu. Sebab itu kata para ulama, Allah Ta'ala memuliakan orang-orang yang istiqamah sehingga kan ada beberapa kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Sebagai contoh dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah menyebut, "Inna ahabbal a'mali 'indallahi adwamuha wa in qalla." Amalan yang Allah paling suka kalau kita buat adalah amalan itu dia terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tidak perlu kita nak buat secara amalan ni banyak-banyak. Terutama dalam suasana sekarang ini, kita agak terhad untuk melakukan banyak amal ibadah. Khususnya dalam konteks imarah masjid, mengimarahkan majlis-majlis ilmu di masjid itu banyak kita terhad sedikit. Bahkan kita sampai hari ini sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tak dapat nak diadakan dalam skala yang perdana seperti yang pernah kita lalui. Tetapi di sisi Allah tidak perlu kamu lakukan amalan tu terus banyak. Tetapi amalan yang sedikit-sedikit tapi konsisten. Itu Allah Ta'ala paling suka. Mungkin kita tak dapat lagi nak duduk iktikaf di masjid melihat kuliah-kuliah seperti dulu. Tetapi boleh kita adakan pentas online misalnya. TV Hadim mengadakan program sebegini. Kita duduk secara konsisten menontonnya. Kemudian berkongsi dengan orang-orang lain yang mungkin tak perasan ada program pada malam ni. Secara konsisten kita buat. Ya ini. Ahabbal a'mal indallah. Ini Allah paling suka sekali. Konsistensi. Yang kedua kata ulama, wa allaw istaqamu, ini ayat Quran, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Allah Ta'ala menyebut dan sekiranya manusia ini law istaqamu, dia istiqamah, duduk pada jalan yang lurus, terutamanya duduk atas landasan agama ini, apa janji Allah? La asqainahum ma'an ghadaqa. Aku akan curahkan kepada mereka ini air yang mencukupi. Ini dalam surah Al-Jin ayat yang ke-16. Kata ulama tafsir, ma'an ghadaqa wal muradu bizalika si'atur rizki. Yang dimaksudkan air yang banyak adalah rezeki yang luas. Maknanya kata para ulama, siapa yang konsisten, Allah akan murahkan rezeki dia. Konsisten mencari rezeki yang halal, don't worry, Allah akan murahkan rezeki kita. Konsisten kita nak buat kerja-kerja agama, Allah akan murahkan rezeki kita. Bahkan mana ada orang jadi miskin sebab sedekah? Tak pernah kita jumpa orang jadi miskin sebab sedekah. Pernah kita jumpa. Ustaz, orang rumah belakang saya ni Ustaz, sejak COVID ni, miskin dah dia. Dulu dia kaya. Baru pula, mana nak, dia sedekah Ustaz, sedekah orang miskin lah, orang anak yatim, habis dia bagi duit untuk bantu orang, bayar zakat je kat 100,000, habis duit dia begitu je. Miskin lah ni dah. Adakah kita pernah dengar ayat ni? Orang tak akan jadi miskin kerana bersedekah, tetapi orang jadi miskin sebab kena tipu, ataupun dia masuk skim labu peram, kena scam. Patutnya percaya sangat ke iklan gambar Ustaz, dia bantai melabur. Tak ada nak tabayun, ni tibayun semua. Asal gambar Ustaz, dia masuk. Asal gambar Ustaz, dia masuk. Itu yang kena tipu. Orang main judi, kena tipu. Jadi,
Sebab itu tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan kebaikan secara konsisten. Dan kata ulama ini mustahak lah untuk kita. Yang ketiga, kata ulama, orang yang istiqamah ni Allah beri kelebihan ketika dia nak meninggal dunia nanti. Dalam surah Fussilat ayat yang ke-30, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Ini semua suasana yang semua kita akan bakal hadapi. Allah Ta'ala menyebut, orang-orang yang mengatakan bahawa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah dengan pendirian itu, maka malaikat akan turun kepada mereka ketika mereka dah sakaratul maut, nak mati nanti. Dia nak mati, datang malaikat pula khas untuk nak memberi kata-kata semangat pada mereka, pada mayat, bakal mayat ini. Mereka akan kata kepada kita nanti, ala takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih, jangan kamu bersedih dengan dunia yang kamu tinggalkan. Maknanya kita nak mati, ada dah malaikat maut yang kerjanya nak menarik nyawa ini tadi. Tapi sebabkan kita orang istiqamah, Allah Ta'ala hantar jurulatih, hantar motivator untuk bagi kita semangat nak menghadapi pisah dengan dunia. Bukan senang. Pisah roh daripada jasad. Cabut kuku pun sakit, ni bercabut nyawa. Makanya malaikat ni motivate kita. Don't worry, be happy. Saya ada. Dia memberikan kata-kata semangat. Ni pada siapa yang akan dapat kelebihan begini? Surah Fussilat ayat 30. Untuk orang yang sumastaqamu, orang yang istiqamah saja. Sebab itu kita pesan pada diri saya dan juga kepada seluruh pelayar-pelayar kita yang join kita pada malam ini. Mohonlah kita istiqamah. Kata para ulama, istiqamah ini cara paling mudah adalah dia mesti ada mu'ahadah, mujahadah, muraqabah, mu'aqabah. Yang ni saya tidaklah ulas pada malam ni. Nanti jadikan ceramah perdana pula. Ni Yadim nanti buatlah tajuk lain tahun lah pula. Yang penting, kalau ada 4 perkara ini, insyaAllah kita akan boleh istiqamah. Yang kedua, kata para ulama, kita kena berdoa supaya Allah beri kita istiqamah. Ni malam ni kita cakap, lah istiqamah, marilah istiqamah. Istiqamah ni kena minta. Allah Ta'ala akan kurniakan kepada orang yang minta. Sebab itu dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan, jangan kau jadikan hati kami condong kepada kesesatan selepas engkau beri petunjuk pada kami. Kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha memberi kurnia. Surah Ali Imran ayat yang ke-8. Ayat ini kata ulama, ayat minta kita istiqamah dengan agama ini. Istiqamah bersyariat, semuanya dalam doa ini. Sebab itu ada satu doa yang paling sering dipanjat dan dimunajatkan oleh baginda Nabi SAW. Apakah doa itu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku ini atas agamamu. Ummu Salamah radhiyallahu anha, bila dia kerap dengar Nabi doa dengan doa ini, lantas dia bertanya, Ya Rasulullah, banyak-banyak doa, kenapa Tuhan doa yang muqallibal qulub ni apa halnya ni? Selalu sangat doa minta tetapkan hati ni, hati tak duduk diam ini. Maka apa Nabi kita menjawab? Ya Umma Salamata, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah. Faman sya'a aqama wa man sya'a azagha. Kata Nabi, wahai Ummu Salamah, yang namanya manusia itu hatinya akan duduk pada jari jemari Allah. Ini kita tidak bahaskan. Yang penting dalam genggaman kekuasaan Allah. Siapa yang Allah kehendaki, Allah akan teguhkan dia dalam iman. Dan siapa yang Tuhan kehendaki juga, Allah boleh sesatkan dia kalau Tuhan nak. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
Sebab itu kita mesti berdoa supaya diberikan istiqamah, diberikan kemudahan. Sebab itu kalau kita perasan Tuan Syed, hidup kita ini banyak Tuhan tolong sebab doa saja. Doa saja. Kadang benda tu impossible. Tapi mungkin kerana kita konsisten berdoa, minta Allah beri je. Macam kita Allah. sekarang ini dah 29 Disember. Sejak daripada 18 Mac, berapa ramai orang yang penghasilan pendapatan dia betul-betul berubah 360 darjah. Tak pernah dia terfikir bahawa perniagaan yang dia buat, jual itu ini di tempat-tempat, di kedai-kedai, akhirnya terpaksa tutup. Pekerja-pekerja dia berhenti. Kalau dia nak bunuh diri, lama dah digantung leher. Tapi sebab, ialah, konsisten. Doa kepada Allah, semayang duha, doa, minta kepada Tuhan. Alhamdulillah. Ni sekarang dah 29 hari bulan 12. Konsisten doa, Allah Ta'ala beri. Mungkin tidak beri kita kekayaan seperti yang kita kecapi sebelum ini. Tapi memberi ketenangan, memberi kebahagiaan, dapat masa lebih lapang, dan ini semua nikmat yang tak dapat dijual beli. Nikmat yang begitu besar sekali. Sebab itu, banyak daripada keberhasilan dan kejayaan kerana doa. Ingat kita pengalaman kadang pergi masa buat umrah atau buat haji. Ada masa waktu semayang dah dekat, kita nak pergi Masjidil Haram, nak semayang. Yalah, orang Melayu ni lagi tak azan lagi tu. Dia tak pergi masjid, dia tak reti macam orang mereka jenis duduk 2 jam sebelum. Dia tahan tu buang air geng-geng tu. Jadi, orang jemaah kita ni biasa duduk bilik lah, buka TV 1. Dia tengok live daripada Kaabah. Orang ramai kedok dia tengok dia boleh pilih. Benda boleh tengok live dia tengok. Orang ramai relax. Tengok. Oh nampak boleh lagi, boleh tawar ni, boleh tahu. Dia tunggu. Dia anggap tu CCTV lah bagi dia ya. Ada masa kita tengok jemaah dalam televisyen tu kata, semayang belakang kita hari ni. Nampak gaya semayang Jumaat kita ni sekarang. Ada jemaah sebelah burung merpati ni kan. Mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung merpati sebelah. Nampak orang semayang kat hotel-hotel bawah tu banyak burung merpati. Tapi ada jemaah kita. Dia tengok TV orang ramai. Dia doa. Ya Allah. Ya yassir wala tu'asir. Ya Rabbi yassir wala tu'asir. Ya Allah. Mudahkan aku ya Allah. Mudahkan aku ya Allah. Janganlah kau susahkan. Logiknya memang tak lepas masuk. Logik. Masjidil Haram, orang nak qomat, jadi tutup dah pintu. Polis dah begini dah duduk. Haji, jalan haji. Marah dah. Tapi sebab kita konsisten daripada hotel sampai ke pintu. Rabbi yassir wala tu'an. Rabbi yassir. Polis tu tengah gosok-gosok gigi pakai kayu tu. Yalah haji, Malaysia. Yalah Malaysia. Masuk. Sini. Masuk dalam sampai ke dalam. Kemudian tengok, rasa mustahil dapat semayang dekat lantai putih luar tu. Rabbi yassir wala tu. Jalan. Dapat pula rezeki. Allah. Saya ingat ramai di kalangan kita pernah melalui pengalaman ini. Dan saya nak berkongsi satu pengalaman. Tahun lepas genap setahun. Menunaikan umrah mengiringi Bauduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Maisuri Agong. Ketika di Madinah Munawwarah di Masjid Nabawi, itulah dapat rezeki masuk ke kawasan Raudah. Masuk di Raudah. Jadi bila tetamu negara masuk, kawasan tu dikosongkan, kami masuk. Tapi siapa sangka, mungkin ada orang berdoa. Ada satu jemaah Malaysia agaknya. Dia tengok Maisuri Agong ada, jadi dia dirilah nak ucap, say hi, ampun tuanku gitu. Makcik, jadi agaknya tuanku pun tengok dia ni rezeki dia, orang berdoa pun, ajak masuk. Siapa sangka? Ya Allah. Ni tak boleh cakap doa. Sebab itu, istiqamahlah dalam berdoa sekalipun supaya Allah memberikan istiqamah kepada kita. Istiqamah akan diberikan kepada orang yang doa untuk dapat istiqamah. Sebab itu Ummu Salamah sendiri heran kenapa Nabi berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Tolong kekalkan, tetapkan hatiku ni atas agamamu. Apa Nabi nak mengajarkan istiqamah ni mu kena minta. Lagi dalam suasana sekarang ni bukan senang istiqamah. Cabaran begitu banyak. Kita nak memasuki tahun 2021. Bermacam-macam azam kita tanamkan dalam jiwa. Tapi macam mana nak konsisten?
Orang tukang cucuk ramai. Kita niat tahun depan insya-Allah nak kurus. Niat nak kurus, nak kayuh basikal, nak panjat bukit, macam-macam lah. Tapi member orang kayuh basikal tak ramai. Member kenduri ramai. Orang jogging aja nasi lemak. Macam bila lah aku nak kurus begini kayu. Berdoa lah berdoa. Ya Allah, bantu aku untuk konsisten dengan azam aku ini. Cabaran memang ada tapi mesti mau berdoa. Allah. Ujung sekali tu terasa. Sebab kilo semakin banyak dah sejak PKP ni. Allah Akbar. Dia jadi selera tu. Dia jadi selera. Dia jadi selera je makan. Member ramai kaki makan. Kaki kabat bukit tak ramai. Masalah kalau dia ajak makan, hak sedap pula. Allah Akbar. Kita minta sikit dah, lepas tu kita pula minta tambah. Allah Akbar. Doa. Istiqamah tu exercise pun payah kan. Tak cakap istiqamah nak tahajud lagi. Istirahat je lah. Istirahat. Tapi Ustaz, seseorang yang masa sihat dia istiqamah, mungkin dia berjemaah di masjid ataupun dia istiqamah dengan amalan masa dia sihat. Ataupun dia ni masa tak ada COVID lagi, dia istiqamah melakukan, dia pergi hadir ke majlis ilmu di masjid, dia datang awal sembahyang Jumaat. Jadi bila terhalang dengan dia tu jatuh sakit ataupun ada wabak yang menyebabkan jumlah terpaksa ialah di masjid, dia masih dapat pahala kan Ustaz? Yang istiqamah masa sebelum sakit, sebelum wabak. Ya betul. Ini memang selalu kita bangkit seperti mana jemaah sering bangkit kan. Ustaz payahlah ni kita nak pergi masjid dulu ke masjid. Beginilah kita sering sebut. Nabi SAW dalam satu hadis menyebut Allah Ta'ala akan mengutus satu malaikat kepada mana-mana hamba-Nya yang sebelum daripada dia ditimpa musibah, dia konsisten melakukan ibadah. Contoh, kerap pergi ke Mekah, bawa jemaah pergi umrah, ataupun contoh kita ke masjid 5 waktu sehari. Tiba-tiba dia ditimpa musibah. Sama ada dia sendiri sakit, dia terpaksa berkursi roda, dia dah tak boleh nak pergi ke Mekah lagi dah kerana kena cuci buah pinggang dan macam-macam lagi. Atau dia tak boleh ke masjid kerana dunia sedang suasana pandemik dan seumpamanya. Maka Allah akan titahkan kepada malaikat ini, tulis juga segala pahala kebaikan yang pernah dia lakukan dengan syarat dia laku secara konsisten sebelum ini. Kalau selama ni dia orang istiqamah, tetap pahalanya akan ditulis. Tetap ditulis. Sebab itulah Allah Ta'ala sangat menyuruh kita ni konsistenlah beribadah. Sebab once kalau awak sakit nanti, pahala tu tetap Allah akan suruh malaikat tuliskan. Perlu istiqamah. Ini sangat mustahak sekali. Dia memang selalu pergi sembahyang Jumaat. Dia memang selalu berjemaah di masjid. Siapa-siapa hari Jumaat jumlah cukup dah. Tak boleh nak masuk dah. Tak payah marah lah pada JK masjid. Sebab awak dapat dah pahala datang Jumaat tu. Masya Allah. Benar. Ini dia pergi marah pula sebab tak boleh masuk. Asal-asal nak dapat dah pahala. Marah bergaduh makiamu JK. Siang kat JK. Ya, JK tak salah pun. Jadi kita nampak Ustaz, macam Ustaz sebut tadi, ada amalan istiqamah, amalan penerimaan amalan tu di sisi Allah, dia memberanakkan amal soleh yang lain. Bagi contoh dia pergi masjid. Sampai masjid penuh dah tak boleh masuk. Beranaknya amal soleh dia akan faham bahawa aku datang, pahala berjalan sampai dah, Allah tahu dah niat aku, tak boleh masuk, aku balik sembahyang Zuhur hari ni. Itulah beranaknya amal soleh dia. Sabarnya, jaga lisannya. Itulah kebaikan yang beranak daripada satu kebaikan. Ini tak. Kebaikan dia nak buat memberanakkan mulut celupa, maki hamong, viral tak tentu arah hingga menimbulkan fitnah. Ini satu budaya yang tidak sihat. Ya. Ustaz, jadi sekarang kita faham tentang istiqamah, kita faham tentang cabaran. Mungkin Ustaz boleh kongsi juga tips lagi yang akan bantu kita istiqamah. Untuk kita
pegang pada malam ni, para penonton, sahabat-sahabat kita, tulis sekarang. Ustaz nak kongsi tentang tips-tips bagaimana nak istiqamah. Tulis di ruangan komen, tips untuk istiqamah. Lepas tu tag lagi 5 orang friend kita yang lain. Sebab ini perkara kemuncak. Kemuncak pada perbincangan kita. How? Kita nak pergi kepada, orang panggil apa? Action ke benda. Kita nak bagaimana sekarang untuk kita istiqamah. Jadi, sahabat-sahabat tulis di ruangan komen, tips untuk istiqamah, kemudian tag sahabat-sahabat yang kita sayang. Moga-moga bila kita tag, kita panggil dia orang ni, tips Ustaz nak kongsi ni, tips untuk istiqamah. Lalu dia orang ambil manfaat. Sila Ustaz. Baik, terima kasih. Allah ada catatkan dalam Quran, salah satu daripada sebab yang membantu menguatkan dan menjadikan para sahabat ni, mereka begitu istiqamah dalam iman, dalam ibadah. Apa sebab? Allah sebutkan salah satu daripada sebab utamanya adalah kerana keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka. Allah sebutkan dalam Ali Imran ayat 101. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluhu wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Allah Ta'ala sebut, dan bagaimana mungkin kamu semua jadi kafir semula, sedangkan ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada kamu dan Rasul itu pun berada di tengah-tengah kamu. Kata para ulama, ini memberi pelajaran bahawa antara faktor istiqamah adalah bila kita ada role model. Bila kita ada penunjang, contoh teladan yang boleh memberikan kita tempat nak menjadi uswatun hasanah. Sebab itu, Nabi SAW, dia juga mengajarkan kita supaya berkawan dengan orang yang boleh beri nasihat pada kita. Berkawan dengan orang yang boleh tunjuk kebaikan kepada kita. Masalul jalisi salih wal jalisi sawi kamathali sahibil miski wa kiril haddad. Seorang yang duduk berkawan dengan orang yang saleh, dengan duduk berkawan dengan orang yang tidak saleh, itu bagaikan berkawan dengan satu tokek minyak wangi, satu wakiril haddad, kawan dengan tukang besi. Kita berkawan dengan tokek minyak wangi, walaupun dia tak beri kita hadiah minyak wangi pun, kita duduk di kedai dia melepak, bersalam dengan dia, tangan kita berwangi. Balik ke rumah, baju kita bau wangi. Tapi kalau berkawan dengan tukang besi, dia nak bagi hadiah besi, memang tak bagilah, besi tu mahal. Sudahlah begitu. Baju kita pun berlubang kadang-kadang. Baju Melayu, kain-kain lembut ni berlubang. Sebab dia buat kerja besi, ada bunga api. Kadang mercik, terbakar pula baju kita. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, orang yang boleh menjadikan kita ni istiqamah ni, kita nak berkawan. Sebab itu para ulama menasihatkan supaya kita mesti jadikan satu sifat kita ni selalu dekat dengan orang-orang saleh. Mesti jadikan tabiat kita. Kata Fudail bin Iyad dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, kata dia, nazrul mu'mini ilal mu'mini yajlul qalba. Pandangan seorang mukmin kepada mukmin yang lain itu boleh polish hati, kata dia. Kita pandang orang beriman, macam tuan-tuan para pelayar sekalian yang ada niat nak buat benda tak molek malam ini, contoh. Tapi kebetulan tersinggah pula di Facebook malam ini, Yadim TV. Tengok muka Tuan Syed Nur Hisham, orang soleh. Terus cancel nak pergi Skodeng, tak jadi. Sebab apa? Melihat orang-orang soleh ni, kata ulama, dia boleh polishkan hati. Maksudnya dengan memandang orang baik-baik, hati kita kembali segar. Ini kata ulama. Sebab itu orang saleh dahulu, kalau mereka kurang semangat dalam nak beribadah, mereka akan pergi jumpa dengan ulama yang lain supaya datang semangat balik. Kata Abdullah bin Mubarak, kami dulu kalau memandang Fudail bin Iyad, kami akan semakin sedih
dan kami akan rasa diri kami serba kekurangan. Mana baru nak sombong sikit dengan pangkat, dengan apa. Bila jumpa dengan Fudail bin Iyad, kami rasa rendah diri. Dia ada memberi kesan. Kata Ja'far bin Sulaiman dalam kitab Tafsirul Anfas min Hadis Al-Ikhlas. Kata dia, kalau hati kamu ternoda, maka kalau kami dulu hati kami ternoda, kami akan segera berjumpa dengan Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Dia ni seorang tabi'in. Mana bila rasa hati ni dah macam makin selok orang Kuala Lumpur tak faham. Makin sibuk dengan dunia. Sibuk dunia, kejar jawatan, macam mana nak potong orang ni, centah orang ni. Dia dah start benda dunia banyak sangat. Jadi cara nak kurangkan, kami akan jumpa dengan Muhammad bin Wasi'. Dia seorang tabi'in, orang yang zuhud. Bila tengok dia akan menjadikan kita ingat balik pada agama. Sebab itu, nanti kalau kita mudah-mudahan lah, esok lusa kalau PKPP kita kembali menurun, soal ditarik kembali, mana kita boleh kembali norma yang baru, masjid dapat dibuka seadanya, maka kita menyeru kepada muslimin muslimat datang semula ke masjid. Sebab orang-orang soleh ini gelanggang mereka adalah masjid. Nak cari orang soleh kat mana? Ada orang kata tak apa ustaz, sekarang ni nak tengok ceramah ke apa ke, tengok dalam YouTube boleh. Tengok dalam Facebook live boleh. Sekarang ni tak mesti pergi masjid. Ya, kita tak nafikan. Kadang ada orang dia tak pergi masjid, dia tengok ceramah dalam YouTube. Tapi YouTube ni kena istiqamah juga YouTube ni pun. Kadang niat nak tengok ceramah Tuan Syed Nur Hisham, Tuan Padang contoh. Tengah-tengah tengok keluar iklan. Nyek-nyek ingin kempiskan perut, kita pula salah nak tekan pangkah, tekan jadi beranak pula. Dah tu tengok iklan perut lengit. Tengah menengokkan ceramah, Shopee pipi Shopee pula lagi. Banyak intrusions kita panggil. Tapi kalau di masjid itu orang soleh semua, Tok Imam, Bilal, orang baik datang. Jadi mereka ni boleh beri semangat kepada kita. Kata ulama' juga lagi, tips yang mudah untuk mendapatkan istiqamah ini, banyakkanlah membaca kisah-kisah salafus salih dan jadikan iktibar kepada kita untuk istiqamah. Bahkan dalam Quran sendiri banyak diceritakan kisah para nabi, para rasul dan orang yang beriman terdahulu. Apa tujuannya? Allah Ta'ala ceritakan supaya nak meneguhkan hati Nabi. Allah Ta'ala sendiri sebut, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Dan semua kisah dari rasul-rasul yang aku ceritakan padamu adalah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hati kamu. Wa ja'aka fi hadzal haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan dalam surah ini telah datang kepadamu kebenaran dan pengajaran dan peringatan kepada orang beriman. Surah Hud ayat 11. Sebab itu kata Imam Abu Hanifah, al-hikayatu 'anil ulama wa mujalasatihim ahabbu ilayya min katsirin min al-fiqhi li'annaha adabul qaumi wa akhlaquhum. Kata Imam Abu Hanifah, akulah secara personal, kata dia, mendengar kisah para ulama, cerita mereka, kegigihan mereka belajar, cari ilmu, mengajar, beribadah, ataupun aku duduk bersama para ulama, itu lebih aku happy berbanding aku mengaji bab fiqh, kata dia. Itu personal pendapat dia, kata dia. Apa sebab? Kerana dalam kisah-kisah ulama-ulama hebat ini terdapat adab, akhlak yang menjadikan aku rasa Allah, bilalah aku boleh jadi macam mereka. Tapi kadang mengaji fiqh bukanlah semua. Ada orang mengajar fiqh makin rasa alim, makin rasa sombong, nak debat je kerjanya. Hukum sana halal haram macam-macam. Tapi belajar kisah-kisah ulama dahulu menyebab kita rasa Allah, bilalah aku nak boleh khatam Quran macam Imam Syafi'i. Bilalah aku nak benda-benda begini. Sebab itu dalam kitab Sifatus Safwah ada kisah kehebatan ilmu Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak ni guru pada Imam Bukhari. Kata Syekh Abdul Rahman bin Mahdi, dia ni salah seorang perawi hadis yang thiqah, hafal 300,000 hadis dengan sanad. Ulama besar. Kata dia, kedua mataku ni tidak pernah melihat pemberi nasihat yang paling bagus kecuali Ibnul Mubarak. Rupanya Ibnul Mubarak ini, dia tak payah bercakap, orang tengok dia orang baik lah. Tengok penampilan dia tu orang dah jadi nak jadi baik.
Ibnu Allah. Mubarak ini kalau dia bercakap lagilah orang insaf. Tengok dia tu kata orang dah jadi lemah dah. Kata Nu'aim bin Hammad ni seorang ulama faraid. Ibnu Mubarak ini dia duduk rumah seorang. Dia jarang, dia tidak sosial sangat. Dia duduk rumah, dia tidak expose sangat. Sampai dia bertanya, tuan guru duduk rumah tak sunyi ke? Tak keluar jumpa duduk minum air kopi kedai. Katanya macam mana mungkin aku sepi sedangkan Nabi selalu bersama aku. Orang kata, Allah. Nabi duduk sekali. Rupanya dia suka membaca kisah Nabi, sirah Nabi. Artinya menunjukkan bahawa dengan kita membaca sirah, sejarah perjalanan orang alim, kita akan istiqamah insyaAllah. Banyak nak cerita, masa pula tak mengizinkan Ya ya. Allah. Dia kisah-kisah tu dia sebut inspirasi kalau orang sekarang sebut Ustaz, Inspirasi. Yes, inspiration, you know. Tapi saya ni sejak daripada kenal Ustaz Datuk Badli Shah, ada program Halaqah TV9 dan program-program yang lain. Datuk Badli Shah ni untuk makluman sahabat-sahabat penonton, istiqamah buat nota kalau nak ceramah. Ada istiqamah dengan homework. Ya Allah, ni kita, ni ya Allah. Kita kalau forum sepentas, saya selalu intai homework. Allah buat homework. Ya Allah. Sebab itu, antara komen-komen sahabat-sahabat, dia orang seronok sebab dapat poin-poin perkongsian ilmu. Datuk Badli Shah, YDP Yadim pun ada menonton. Terima kasih pula kau kubak Tantawi. Masya Allah. Tantawi. Kau kubak Syah At-Tantawi tu benda maksud dia. Ni geng-geng tonton lah ni. Tonton Oh, Mesir. Dia ada Tempat password ngaji. dia ni. Tempat ngaji. Geng-geng. Kafru Syekh Superbe. Datuk Badli Shah dengan YDP Yadim, Ustaz Nasruddin Tantawi, satu zaman ke? Oh, dia senior. Dan setahun, lepas tu dia balik. Tu kita orang dah pakat dah. Siapa balik boleh guna Tantawi. Tapi dia balik dulu. Kalau kawan balik dulu, Badli Shah Lauddin Tantawi lah. Tapi dapat ke dia lah. Dia kerek dulu. Orang balik dulu. Terima kasih siapa dulu pada balik dapat. Tantawi. Masya Allah. Terima kasih pada YDP Yadim kerana turut sama bersama kita pada malam ini. Dan Alhamdulillah sahabat-sahabat yang bersama. Ustaz, sedikit masa di penghujung ni sebagai penutup. Minta sedikit kesimpulan daripada Ustaz Datuk Badli Shah berkenaan topik kita malam ni sebagai kesimpulan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai kesimpulannya, marilah kita menanamkan istiqamah dalam kehidupan. Kita dah sebutkan tadi, istiqamah ni benda susah. Tetapi tak boleh lawanlah istiqamah ni dengan istirahat. Istirahat itu benda senang. Kalau nak cari tokoh yang paling istiqamah dalam dunia ini, siapakah dia? Yang mana Nabi SAW sendiri paling hormat orang ini, tak lain tak bukan Nabi Ibrahim AS. Baca cerita Nabi Ibrahim. Konsisten dia menerima perintah daripada Allah. Never say no. Allah suruh dia buat Kaabah, beres bah. Dia bukan arkitek, dia bukan engineer. Allah suruh dia bersunat. Berapa umur dia? 80 tahun. Dia bersunat pakai apa? Nabi cerita dalam hadis Bukhari. Waqtatana bil qadumi. Sunat seorang pakai kapak. Never say no. Suruh sembelih anak. Never say no. Tinggal isteri dengan anak padang pasir. Never say no. Ini orang yang sangat istiqamah dengan kehidupan dia dan perintah Allah. Maka dengan membaca kisah-kisah begini, kita akan merasa, ya Allah, jauh sangat aku daripada istiqamah dengan apa yang telah Allah perintah selama ini. Wallahu'alam. Terima kasih. Sebab itulah barangkali setiap kali kita berselawat, setiap kali kita solat, akan iringi selawat kepada Rasulullah dan ahli keluarga dengan Nabi Ibrahim dan ahli keluarganya. Betul. Subhanallah. Ramai orang tulis never say no kepada perintah Allah. Ni sahabat kita Datuk Badli Shah, Adam Corey pun ada sekali kita malam ni. Dragon. Terima kasih Adam Corey kerana bersama. Terima kasih Datuk Badli Shah di atas perkongsian pada malam ini. Banyak mutiara-mutiara ilmu kita dapat, kita perolehi dalam pentas online Yadim ini. Dan saya bagi pihak penganjur, wakil penganjur lah,
ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Fadhil Ustaz Datuk Badli Shah Alauddin yang merupakan imam besar Masjid Negeri Pahang di atas perkongsian pada malam ini, dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menonton dari seluruh negara, bahkan ada dari Singapura, dari Perth, Australia tadi, dari England. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Saya nak minta sahabat-sahabat di hujung ni tulis di ruangan komen, jumpa minggu depan pentas online Yadim Selasa 9 malam. Atuk Badli Shah, kita nak kata tak tengok rugi, itu tak boleh pakai tagline orang. Tagline orang. Tak tengok rugi. Lama tak sebut tagline tu. Jadi kita nak minta sahabat-sahabat tulis, jumpa minggu depan pentas online Yadim setiap Selasa jam 9 malam. Mana YDP kata apa? Pentas online Yadim semakin membara. Semoga semua umat Islam tidak lupa untuk mengikutinya setiap minggu. Terima kasih Ustaz Nasruddin Tantawi. Sokong, support program ini, kreativiti yang dianjurkan ini. Moga-moga memberi manfaat kepada masyarakat. Untuk makluman Datuk Badli Shah, bulan Januari ini ada 4 orang panel lagi. Yang pertama kita jemput Datuk Haji Kamaruddin Abdullah dari Penang. Dia NGO. IPSI. Ya, IPSI, anak murid Dr. Zakir Naik. Kemudian kita jemput Ustaz Herianto. Kemudian kita jemput Ustaz Aslim Baharin. Kemudian kita jemput Dr. Fathul Bari. Ini untuk bulan Januari ni, insya-Allah. Terima kasih pada sahabat-sahabat sekalian. Datuk Badli Shah, sampai di sini saja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.